Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Yang biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk meminjam satu hari lagi. Satu hari lagi. InsyaAllah akan sentiasa diberi pinjam. Kau Day bersama dengan Atuk hari ini. Kita sesungguhnya milik akhirat, bukan milik dunia. Diri kita ini milik akhirat, bukan milik dunia. Bukan milik akhirat. Kau Day hari ini. Sembang-sembang pagi di dunia ini. Sesungguhnya kita ini dihidupkan oleh Allah SWT daripada alam roh. Masuk dalam jasad. Sekarang kita berada dalam jasad, ruh dengan jasad berada di dunia, dan kita akan pergi pula kepada alam barzakh, di mana sekali lagi kita terpisah di antara kita dengan ruh, dan kita akan berada di padang mahsyar bila kiamat nanti, dibangkitkan di padang mahsyar. Keluarga Day hari ini, sembang-sembang hari ini, tajuk kita hari ini, sesungguhnya kita ini adalah milik akhirat, bukan milik dunia. Jadi kenapalah masih ramai orang yang berkejar dunia, sedangkan dunia bukan milik kita. Dan kita ini milik akhirat. Siapapun, apapun yang hidup pasti akan bertemu dengan kematian. Allahu Akbar. Ini fakta, bukan auta, bukan bohong, bukan janji bohong, bukan. Janji Allah itu pasti. Sesungguhnya yang hidup itu akan mati. Tapi kenapa ramai orang masih lagi lalai, masih lagi memandang remeh perkara ini. Hari ini hari Jumaat, Jumaat Day, hari yang paling mulia. Paling mulia, satu-satunya hari yang ada solat fardu Jumaat. Hari lain solat Zuhur, hari Jumaat solat fardu Jumaat yang perlu dilakukan oleh 40 orang sekurang-kurangnya. Kalau kurang 40 maka tak sah solat Jumaat itu. Jadi besar fadilatnya solat Jumaat ini. Jadi Atuk berharap semua rakan-rakan sahabat semua, jom solat Jumaat. Pergi awal bagus. Hari Jumaat begitu istimewa. Hari Jumaat, Nabi Adam diturunkan. Nabi Adam dijadikan hari Jumaat, diturunkan daripada syurga hari Jumaat. Dan Nabi Adam juga mati hari Jumaat. Allahu Akbar, hebat hari Jumaat. Hebat hari Jumaat. Dan bagi umat Nabi Muhammad, doa hari Jumaat tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Ditambahkan lagi doa di bulan Ramadan. Poinnya penting sekali. Doa bulan Ramadan. Dan masa yang paling cantik sekali ialah iaitu apabila khatib antara dua khutbah, ataupun di waktu asar. Waktu asar, sebelah asar, itu juga masa yang paling cantik untuk kita berdoa, dan hajat doa kita tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih Keluarga Day bersama dengan Atuk hari ini. Kita ini milik akhirat, bukan milik dunia. Tapi kita yang beria-ia mengejar dunia, sedangkan dunia bukan milik kita. Kita ini milik akhirat. Akan pergi. Tak kira pangkat besar mana, tak kira kaya banyak mana, tak kira bintang-bintang di dada besar mana, tak kira sehat mana, tak kira keturunan apa. Kita akan semua mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puteri Bayu Senja. Apa khabar? Jadi apabila kita mati, berarti kita milik akhirat. Kita milik akhirat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Dah kita ni milik akhirat. Kalau dah tahu kita ni milik akhirat, tapi dunia nak hidup juga, kena kerja juga dunia nak hidup. Nak pakai kereta kena kerja. Rezeki milik Allah, kena minta dengan Allah. Tapi jangan melampaui batas sehingga meninggalkan ibadah wajib. Jangan tak solat. Jangan tak solat. Utamakan solat. Jangan tak puasa. Sekarang bulan puasa. Puasa. Bagi dunia
Kita mungkin adalah seorang yang jutawan bagi dunia. Di dunia ini mungkin kita seorang jutawan. Ataupun seorang selebriti, popular, popular. Ataupun pemimpin negara. Tapi bagi malakul maut, kita tidak lain hanyalah sebuah nama yang sudah didaftarkan untuk dicabut nyawanya. Itu saja. Apabila malakul maut datang, dia tak pandang kamu selebriti, kamu pangkat besar, kamu ada title whatever, dia don't care. Dia tak kisah, dia datang diperintah. Setelah diperintah oleh Allah SWT, maka dia datang cabut nangkap. Kau nak lari ke mana? Firaun nak lari ke mana? Akhirnya mati. Hanya digigit nyamuk. Nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Ada satu kisah dulu. Dia ni hebat. Dia dekat dah nak meninggal dah. Dekat meninggal. Dia kata kalau aku tak nak meninggal di Malaysia, aku nak meninggal di India. Contoh gitu. Jadi malaikat maut pun datang. Tengok dia ni rakyat Malaysia. Tapi kenapa tepat dia aku cabut nyawa di India? Tiba-tiba dia minta dia dipindahkan daripada Malaysia ke India. Memang tepat, dia kata. Memang ditulis engkau ni akan aku cabut nyawa engkau di India. Itulah takdir ilahi. Tak boleh buat apa dah. Mungkin hari ini kita masih berpijak di bumi ini, tapi besok belum tentu. Maka jalanilah hidup ini dengan yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya dalam arti kata ialah yang hakiki. Hidup ini kerana Allah. Kita beramal ibadat kerana Allah. Kita bekerja mencari rezeki kerana Allah. Tidak ada jaminan sama sekali dalam hidup ini untuk tidak mati. Tidak ada jaminan untuk tidak mati. Tapi kematianlah yang benar-benar menjamin segala-galanya. Ya pasti kematian itu. Tapi mengapa kita masih saja terlalu sibuk memperhatikan hidup daripada kematian? Kita lebih menghitungkan hidup. Besok nak makan apa, besok nak kerja apa, nanti besar nak jadi apa, nak kahwin dengan siapa, nak duduk di mana, nak buat rumah mana, nak pakai kereta apa. Sibuk bertanya mengenai dunia. Allahu Akbar. Tetapi tidak sibuk, seolah-olah lupa kepada kematian. Sedangkan kematian itu pasti. Pernahkah kita tanya, cukup kadar ibadat aku untuk apabila aku mati? Pernahkah kita tanya, berapa kebaikan aku telah lakukan? Pernahkah kita tanya, apakah penghormatan kepada kedua bapa yang telah aku berikan? Pernahkah kita tanya, adakah aku seorang isteri yang solehah seperti Asyah, isteri Firaun? Pernahkah kita tanya, adakah diriku suami yang baik, suami yang memang boleh diharap dan berguna? Adakah kita pernah tanya, kita telah membimbing ahli dan keluarga kita, dan kita telah menyelamatkan mereka daripada dibakar oleh api neraka? Itu semua soalan-soalan yang perlu kita tanya. Kita tanya, ke manakah nikmat mata kita buat? Kita tanya, ke manakah nikmat telinga kita guna, kita dengar? Ke manakah nikmat mulut kita dengar? Itu semua akan ditanya. Dan preparation kita kena buat. Tapi orang tak buat. Besok nak kerja apa? Besok meeting apa? Tak tanda pun waktu solat Zuhur. Waktu solat Jumaat, solat Asar, tak ada dalam jadual meeting. Tak ada. Allahu Akbar. Sedangkan itu perlu diutamakan. Ya Allah, jadikanlah kalimah terakhir yang terucap diriku adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kita berusaha bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah SWT. Kita bermula dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita mohon kepada Allah supaya perkataan terakhir yang kita lafaz ialah juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rahmat Craft Design, Assalamualaikum bang dan semua sahabat. Salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.
Taib yang lebih mudah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lebih tepat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kau berada bersama kita hari ini, sama-sama pagi hari ini. Kita ini adalah milik akhirat, bukan milik dunia. Okey, terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Itulah doa apabila sahabat tanya, apakah selawat kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah kata Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak sebut Sayyidina pun. Tak sebut. Tapi ulama kata kalau di luar daripada solat, lebih baik kita sebut Sayyidina. Sayyidina ni pemimpin. Tapi dalam solat tak boleh sebut Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang pasti akan kembali kepada Allah ketika mati. Tapi yang berbahagia adalah orang yang dekat dengan Allah semasa hidupnya. Apabila kita mati, apabila matinya seorang anak Adam itu, belum tentu kita boleh menghampiri Allah SWT. Belum tentu kita dikenali oleh Rasulullah SAW. Sudah semesti kita mesti mendekati Allah semasa dunia lagi. Sudah tentu kita mesti mengenali Rasulullah semasa dunia lagi. Semasa dunia lagi kita sudah kena kenal, kena cinta, kena rapat dengan Rasulullah SAW. Allah, ya LB Jalil, Assalamualaikum, baru masuk live. Baru masuk. Terima kasih LB kerana sudi masuk. Hidup kita ini adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Oleh kerana ramai yang berfikir hidup dia untuk dunia, maka dia siang malam melakukan apa saja untuk memastikan kononnya dia bahagia, senang di dunia. Tetapi yang lebih penting ialah di akhirat. Harapan adalah sebuah kehidupan di mana orang yang hidup tanpa harapan adalah orang yang lebih dahulu mati daripada kematian. Kita berharap supaya kita diterima oleh Allah SWT atas segala amal ibadat kita. Sebab itu setiap kali selepas kita melakukan ibadat, tak kira apa ibadat pun, walaupun sedekah, selepas sedekah kita kena sebut dalam hati kita, ya Allah, terimalah sedekahku ini sebagai satu ibadat. Jangan kau tolak ya Allah. Ini penting. Penting kita bimbang. Bimbang ibadah yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Begitu juga selepas kita solat, tak kira solat fardu, solat sunat. Selepas memberi salam, hadir dalam diri kita, hadir dalam kalbu kita, ya Allah, terimalah ibadatku sepenuhnya. Walaupun ada cacat, walaupun aku tidak khusyuk ya Allah. Terimalah ibadatku. Janganlah kau tolak ibadatku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Hati kecil kena hadir setiap kali setelah melakukan ibadat. Kehidupan tanpa para sahabat seperti kematian tanpa para saksi. Hidup ini mesti bersahabat, mesti berjiran, mesti berjiran. Mesti rapat. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati atas pesawat. Tetapi kenapa lebih banyak orang yang takut mati ketika menaiki pesawat daripada orang takut mati ketika menaiki katil untuk tidur? Ramai orang takut naik pesawat, takut mati. Tetapi angka menunjukkan kematian atas pesawat lebih kecil berbanding dengan kematian atas katil. Kematian semasa tidur. Jadi sepatutnya setiap kali nak tidur itu yang menakutkan. Sebab ramai orang yang mati semasa tidur. Semasa tidur. Jadi kita kena takut nak mati. Sebab itulah amalan-amalan sebelum tidur mesti lakukan. Sebab apabila tidur berarti kiamat kecil. Kiamat dah. Dah tidur kita itu kita dah kiamat dah. Kalau pakai habis pun habislah. Habislah tak boleh apa dah. Kiamat kecil. Jadi sebab itu amalan-amalan sebelum tidur. Baca 3 ku. Zikir Fatimah.
Baca ayat kursi. Itu amalan-amalannya yang paling kurang. Dan kita memaafkan siapa sahaja sebelum kita tidur. Memaafkan siapa sahaja yang ada dosa dengan kita apa semua. Kita ampunkan, kita maafkan. Sebab apa? Apabila di pada mahsyar nanti kita tak nak terganggu laluan kita ke syurga. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nak masuk syurga, tidak ada orang yang bertanya. Kita nak masuk syurga, tidak ada orang yang mengganggu. InsyaAllah kita akan dapat masuk syurga dengan cepat kalau kita memaafkan kepada siapa saja. Sebab kita tidak perlu bicara di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbicara Malik Yaumiddin, hari perbicaraan di pada mahsyar nanti. Kerana kita sudah memaafkan semua orang. God of the day hari ini, sema-sema pagi hari Jumaat, penghulu segala hari. Allahu Akbar. Siapa yang melakukan ibadah hari Jumaat, besar pahalanya. Besar pahalanya. Kita harus ingat, hidup ataupun mati adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Jika kita hidup, diberi kehidupan, mesti diteruskan. Proses kehidupan adalah itu merupakan satu hakikat, mesti diteruskan. Sementara hasil akhirat hanyalah syariat. Apa yang kita lakukan di dunia akan ditunjukkan hasilnya di akhirat nanti. Joe Ben, Assalamualaikum Tok, lama tak jumpa. Ingat saya lagi tak? Ingat lagi, Joe Ben. Masih. Pergi ke US kan? Joe Ben. Agak-agak betul tak? Atau agak. Joe Ben. Mungkin betul lah tu. Dalam pengabadian memberi rasa aman, polisi menabur risiko kematian. Dalam keabadian kita, mengabdikan diri, kita akan berusaha untuk mencari keamanan. Kita tidak pernah tahu bila kematian akan dijemput kita. Tidak pernah tahu. Namun yang pasti, kita tahu berapa banyak bekal yang kita miliki untuk menghadapi. Kita tak payah sibuk bila kita akan meninggal. Tapi sibuklah, adakah bekal sudah cukup. Itu yang menakutkan. Sebab mati itu pasti. Dan tarikhnya pun kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Malaikat maut pun tak tahu tarikh kita. Kecuali dia datang pada hari diutuskan. Piau, wow, Muhammad Kamal. Bab beri maaf dan halal hutang. Payah sikit tu. Dalam hati masih ada marah dan sakit hati. Itulah ujian iman. Ujian iman. Orang yang sabar, iman. Besarnya pahala apabila kita tenang menghalalkan hutang dan maafkan. Itulah pahala yang paling besar. Makin besar pahala, makin susah kita nak maafkan. Itulah dalilnya. LB Jalil, Jumaat elok cepat ke masjid, baca selawat dan tasbih. Amin. Pukul 12 ke masjid. Siapa yang berduyun-duyun ke masjid, itulah bakal ahli syurga. Ada setengah pendapat pujangga mengatakan bahawa hidup ini seperti sebuah buku. Cover depan adalah iaitu tarikh kelahiran. Cover belakang adalah tarikh kematian. Tiap lembar adalah hari-hari dalam hidup kita. Wah, seronok juga kata-kata ini. Hidup ini umpama sebuah buku. Muka depan tarikh lahir, muka belakang tarikh kematian. Tengah-tengah itu pengisian. Akan dilihat lembar by lembar, page by page, apa yang kita lakukan di dunia. Allahu Akbar. Jika kita banyak dosa, maka memohonlah kemaafan, istighfar. Semoga Allah ampunkan dosa kita dan catatan dosa itu akan terhapus, tidak akan ditunjuk di pada mahsyar nanti. Kita harus ingat, setiap lembaran di pada mahsyar, lembaran apa yang kita lakukan di dunia, dosa atau pahala, akan ditunjuk di pada mahsyar, akan ditonton oleh kedua ibu bapa kita, akan ditonton oleh isteri kita, akan ditonton oleh anak-anak, rakan-rakan, sahabat, guru-guru, jera-jera. Semua orang tengok. Kalau kau melakukan perbuatan
perbuatan yang teruk dan keji akan ditunjukkan. Sebab itulah untuk elak daripada dihapuskan, dihapuskan dosa kita itu, dihapuskan dosa kita dan tidak tercatat, maka kita kena mohon keampunan dengan Allah SWT. Ya LB Jalil, atuk baca kitab ke tu? Atau buku agama? Atuk baca Madah Pujangga. Madah Pujangga. Campur-campur dengan idea-idea. Satu dua kita kupas. Kupas agar kita menjadi panduan, pedoman kepada kita, insya-Allah. Amin. Amin, amin. Ya Wan. Assalamualaikum tu. Saya nak masuk syurga. Amin, insya-Allah. Doakan. Selalu minta. Selalu minta. Selalu minta. Mulut kena sebut, ya Allah, aku nak masuk syurga. Minta. Sebab itu setiap kali beramal, setiap kali solat, kena bagi tahu kepada Allah, ya Allah, terimalah solatku yang tak sepertinya ini. Ya Allah, terimalah solatku yang tidak khusyuk ini. Ya Allah, tidak cacatnya solatku, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Engkau jangan tolak, ya Allah, dan berilah syurga kepadaku. Begitu. Minta, Wan, minta. Kematian adalah jambatan yang menghubungkan orang mencintai dengan orang yang dicintai. Kematian itu adalah menghubungkan di antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, apabila kita mati, kita akan menghadap Allah. Orang yang masuk syurga akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kematian adalah merupakan jambatan bagi orang yang menyintai dan dicintai. Kita kena cintai Allah. Semoga kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Baik tu, saya selalu minta. Kena minta. Jangan tak minta. Quote of the day hari ini. Tajuk kita hari ini, sesungguhnya diri kita milik akhirat, bukan milik dunia. Jadi, amat tak betul lah diri kita jika kita bertukus lumus untuk mengabdikan diri kepada dunia. Sepatutnya kita bertukus lumus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk akhirat, sebab kita akan kekal di akhirat. Kita tak kekal di dunia. Dunia hanya sementara. Dunia hanya fata morgana, menipu. Dunia ini adalah penipuan, palsu semata-mata. Akhiratlah jua tempat kita. Bayangkan di akhirat, bukan umur 60 tahun, bukan 100 tahun, beribu juta-juta tahun kita hidup di akhirat. Kenapa kita tak nak? Yang kita tak nak tu kenapa? Jadi kita hidup umur panjang di akhirat. Dan di akhirat dalam syurga nanti, kita sentiasa muda. Umur 30-an. Sadau, handsome, cantik, bau wangi, gagah perkasa. Nak makan apa datang. Nak bidadari datang. 70 bidadari. 70 bidadari. Bayangkan. Kau nak kahwin sini 1, 2 pun dah kelang kabut dah. Ini 70 tuan. 70. Woi. Siapa tak nak kan? 70 bidadari. Datang. Dan sentiasa dara. Tak pernah tak dara. Ini main seorang ni. Ini dengan orang ni. Bergila-gila. Dara sama. Dara sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kenapalah kejar dunia? Kenapa kejar dunia? Banyak sangat Allah menghidangkan kepada umat Nabi Muhammad. Allah menghidangkan kepada hambanya syurga yang begitu hebat. Ya Albi Jalil selalu minta sesuatu pada manusia, dia jadi marah. Tapi Allah suka orang selalu minta sesuatu. Benar kata Sayyidina Ali, aku akan rasa begitu kecewa apabila aku minta dengan manusia, tapi aku rasa bersyukur apabila aku memohon dengan Allah SWT. Sebab Allah juga tidak memberi yang aku minta, tapi aku bersyukur kerana Allah beri. Itulah yang terbaik dan Allah lebih tahu. Itulah yang terbaik untuk kita. Begitu juga kita. Kita memohon jadi jutawan. Ya Allah, jadikanlah aku jutawan. Aku bekerja siang malam, tapi Allah tak beri. Allah tak beri di dunia, dia bagi di akhirat. Allah tak beri tahun ni, dia bagi tahun depan. Tapi Allah tahu akibat daripada kita jadi jutawan, perangai kita macam mana, pekerti kita macam mana, sikap kita macam mana. Allah tahu. Kita akan jadi sombong, kita akan jadi munafik, kita jadi kaki pembohong, kita akan jadi Allah sayang kita. Allah sayang kita, maka aku tak beri kau jadi jutawan. Tak beri sebab Allah sayang kita.
Ya, Allah nak kita rapat dengan dia. Allah nak masukkan kita dalam syurga. Kita harus ingat apabila istidraj, apabila Allah benci kepada seorang itu, dia bagi, kau nak kuasa okey, aku bagi kuasa. Tapi makin lama kau menjadi jahat, makin lama kau akan menjadi makin ego, makin lama kau makin jauh dengan Allah SWT. Berbohong, menipu, ego, berlagak, sombong. Akhirnya kau semakin jauh dengan Allah. Semakin jauh. Bila orang itu semakin jauh dengan Allah, berarti dia semakin hampir dengan neraka jahanam. Allahu Akbar. Jadi kita, bila kita memohon sesuatu dengan Allah SWT, kita milik akhirat. Ya Allah, aku ni milik akhirat, ya Allah. Tempatkanlah aku dalam kalangan orang yang soleh dan soleh. Tempatlah aku bersama dengan Rasulullah. Tempatlah aku bersama dengan Nabi-Nabi, pewaris Rasulullah, orang yang beriman dan sebagainya. Allahu Akbar. Kalau berharap pada Allah, hati tenang, tetap tenang. Amin. LB Jalil, benar sekali. Ombak pantai, Assalamualaikum Tok, dan juga sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kau berdiri hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Tok. Sembang kita. Sembang pagi hari ini. Diri kita ini adalah milik akhirat. Sebelum itu kita akan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Dan kita niat pahala Al-Fatihah itu semoga Allah sampaikan kepada Nabi yang kita sayang, junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat baginda. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita baca kepada kedua ibu bapa kita. Semoga Allah sampaikan juga pahala Al-Fatihah yang kita baca nanti disampaikan kepada diri kita, masuk dalam lubuk hati kita, kepada isteri atau suami, anak-anak, jiran-jiran, menantu, cucu-cucu, keluarga, sahabat-sahabat quote of the day bersama dengan tu. Semoga menerima pahala Al-Fatihah yang kita baca bersama. Dan akhir sekali kepada muslimi, muslimat, mukminin, mukminat, dan khususnya pada toki kita Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Kau berdiri bersama dengan tu ini. Diri kita ini bukan milik dunia, tapi milik akhirat. Ombak pantai. Semoga puasa kita hari ini lebih baik daripada semalam. Amin. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami semua ini, ya Allah, walaupun ada cacat dan celahnya. Ya Allah, jangan tolak puasa kami, ya Allah. Jangan sampai kami tidak ada pahala yang kecuali lapar dan dahaga saja, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Pengasih, Penasihat. Amin. Amin. Kau berdiri hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok hari ini. Dunia ini bukan milik kita. Kita milik akhirat. Sebagian besar orang yang menganggap kematian masih jauh. Ramai orang yang beranggap bahawasanya kematian untuk dia tu jauh. Muda lagi tu, lambat lagi mati. Namun ketahuilah, saat hari itu tiba, maka sudah terlambat untuk melakukan apa yang kita selalu lakukan, iaitu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat sentiasa terbuka. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Allah suka orang yang ada dosa banyak dan bertaubat kepada Allah. Allah sedang menunggu taubatnya. Allah suka orang yang banyak dosa dilakukan, tetapi dia memohon keampunan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang Allah paling suka. Paling suka. Mati tanpa cinta adalah kematian terburuk dari segala kematian. Mati tanpa cinta kepada Rasulullah, mati tanpa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati tanpa cinta kepada diri sendiri, itulah kematian yang terburuk dalam sebanyak-banyak kematian. Apa itu cinta diri? Sayang kepada diri ini supaya tidak dibakar oleh api neraka. Maka obatnya ialah beristighfar, astaghfirullahalazim, banyak beribadat, astaghfirullahalazim,
banyak solat, astaghfirullahalazim, banyak zikir, astaghfirullahalazim, banyak sedekah, astaghfirullahalazim. Banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita cinta dan sayang kepada Rasulullah. Kita berselawat kepada Rasulullah sekali, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Tidak ada amalan lain yang sehebatnya amalan selawat. Itu tanda kita kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sentiasa melafazkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah lafaznya. Sebab itu kita kena sentiasa memperbaharui ikhlas. Bangun pagi, sebelum bercakap, sebelum menoleh kiri kanan, istighfar dulu, astaghfirullahalazim. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada ulama yang zikirnya tidak ada lain kecuali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan buang masa. La ilaha illallah. Jangan membawang. La ilaha. Itulah basahilah bibirmu dengan zikrullah. Jika kamu ingat Allah, Allah akan ingat kamu. Bagi orang yang berfikir, bagi orang yang berfikir tentang kematian, adalah tanda-tanda dia sudah mulai ingin berubah. Seorang Muslim, dan bagi saya mengingatkan mati itu adalah sebuah inspirasi. Mengingat kematian itu adalah merupakan satu inspirasi untuk kita lebih kuat beribadat kepada Allah SWT. Ingat mati. Kenapa kita disunatkan berziarah kubur? Supaya ingat mati. Di sanalah kita juga akan berakhir. Ingat mati. Apabila ingat mati, ingat kematian, maka itu merupakan sumber inspirasi kita. Ya Allah, aku akan mati. Ya Allah, banyak dosaku. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, beratnya dosaku. Ya Allah, aku tidak boleh, tidak mampu, tidak layak maju syurgamu. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, aku tidak layak masuk syurgamu. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, tapi aku takut dan tidak mampu menahan seksa api neraka. Ya Allah, tapi aku takut dan tidak mampu menahan seksanya api neraka. Ya Allah, ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada benda lain kita minta. Ampunlah dosaku ya Allah. Ya Badariyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Quote of the day hari ini, sema pagi hari ini, ialah diri ini bukan milik dunia, tapi milik akhirat. Faham tak apa makna? Maknanya tak payahlah bertukar-lumur untuk dunia. Sekadar dapat rezeki yang halal cukup. Sedikit tak apa, berkat. Kalau banyak haram, buat apa bro? Tak guna. Memadailah, jangan ikut nafsu. Dalam bulan Ramadan ini, orang kata pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan ditambat, tapi nafsu masih berkeliaran. Nafsu masih berkeliaran bebas dalam jiwa kita. Walaupun syaitan ditambat, nafsu masih ada. Sebab itu, walaupun syaitan sudah ditambat, tapi ada lagi orang yang melakukan perkara-perkara mungkar. Itu adalah nafsu dia. Nafsu. Kadang-kadang nafsu lebih jahat daripada syaitan. Kadang-kadang nafsu lebih zalim daripada syaitan. Jadi jangan ikut nafsu. Jangan ikut nafsu. Walaupun syaitan sudah ditambat, tapi nafsu anda tidak ditambat. Sebab itu yang melakukan perkara mungkar ialah diri kita di bulan Ramadan ini. Bagaimana nak menjaga nafsu tu? Bagaimana nak mengawal nafsu? Kawalan nafsu ialah tidak ada lain, tidak ada bukan. Jangan tinggal solat, kawal nafsu. Jangan tinggal zikir, kawal nafsu. Banyak zikir, kawal nafsu.
banyak berselawat, kawal nafsu. Kawal nafsu. Sentiasa redha dengan apa yang ada, kawal nafsu. Sentiasa rasa cukup dengan apa yang dapat walaupun sedikit, kawal nafsu. Jangan kejar dunia. Apabila nafsu rasa nak, dunia dunia jangan ikut dunia. Apabila nafsu terasa nak, itu dunia. Jangan ikut dunia. Wah, cantiknya. Wah, kalau dapat beli dunia, itu dunia. Nafsu akan nafsu akan injak kita. Injak kita. Dunia. Bang, kereta kita ni dah nak habis bayar bang. Kita beli kereta baru boleh? Dunia dunia. Itulah dunia. Itu nafsu. Sedangkan kereta tu masih boleh pakai. Boleh repair sikit-sikit. Boleh elak daripada riba. Beli kereta riba. Haram. Jadi syaitan atau nafsu kata, dua-dualah, syaitan dengan nafsu kata, belilah kereta baru, seronok sikit. Nampak hebat, Allahu Akbar. Hutang lagi, bunga lagi. Allahu Akbar. Itu yang syaitan suka tu. Nafsu. Nafsu. Itulah nafsu. Kita nak sesuatu yang berkaitan. Nafsu kata, alah, bukan jahat banyak pun, jahat sikit. Itu nafsu kata. Nafsu juga kata, alah, kenapa sedekah banyak? Sedikit pun sedekah juga. Itu nafsu kata. Nafsu kata, alah, kenapa nak pergi tolong dia? Orang lain kan ada, biar orang lain lah tolong. Itu nafsu. Nafsu akan berusaha supaya kita tinggal yang baik, ambil yang buruk. Nafsu kalau dia tak boleh berusaha menahan kita, dia kata buat sikit-sikit je baik, jangan buat banyak. Itu nafsu. Nafsu. Pakai baju, Allah, baju ni out of date lah, fashion lama, kita beli yang baru lah. Nafsu. Nafsu. Pakaian kita ada, kita dah tak pakai lama dah, kita sedekah kat orang lah. Oi, pakaian tu cantik lagi. Nafsu.